Pergi KL berapa jam? Daripada mana? Sungai Dua. 1 jam. Agak-agak lah. Hang berapa jam? 4 jam. Kalau kita teruk tu 4 jam. Aku pergi balik sejam pernah. Pasal aku pakai 1 jam. Mana pernah pakai 4 jam. Hang pakai kaki kot. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wassalam. Assalamu qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma bit ta'lim wa tazakkur bit tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Jazakallah khair ucapkan pada tuan penaja acara yang saya hormati barisan pimpinan tertinggi Masjid Al-Marbawi Mabau Kudung Sungai Dua Semangkai Utara. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para habaib, ibu-ibu, ayah-ayah yang turut sama hadir pada malam ini, muslimin dan muslimat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala limpahkan berkat dan juga rahmat dalam pertemuan kita, dan moga-moga diangkat selit pertemuan pada malam ini sebagai satu pertemuan yang diiktiraf di sisi Allah sebagai majlis ilmu, insya-Allah. Pertama-tama dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita diimpunkan dalam ketaatan, kita diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat diasbabkan kita diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan Rejab seperti mana yang dinaungkan daripada satu hadis yang dikutip daripada Musnad Imam Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Moga-moga dengan kemampuan dan juga izin Allah Azza wa Jalla wa Ala yang memberikan peluang untuk kita sampai ke bulan ini, bulan haram, Allah Subhanahu wa taala pandang dan Allah taala terima seluruh amal ibadat kita dan bakal dihadap tunjuk ke hadapan Allah Azza wa Jalla wa Ala kelak. Dan kemudian dalam usaha kita memperbanyakkan selawat, suka untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan daripada satu kalimah yang dimuatkan dari kitab Dalailul Khairat, karangan tulisan susunan daripada Al-Imam Sulaiman Jazuli atau lebih dikenali sebagai Imam Al-Jazuli, satu ulama terkenal dari Morocco, daripada Maghribi. Dia telah pun menyusun karang satu kitab, nama dia kitab Dalailul Khairat. Kitab ni antara kitab yang paling banyak dicetak, yang kedua paling banyak dicetak di zaman sekitar tahun 800 Hijriah. Selepas pada Al-Quran, zaman tu adalah kitab Dalailul Khairat. Dan dalam kitab tersebut disebutkan berkenaan dengan kelebihan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Antara perkara yang ditampilkan oleh Al-Imam Al-Jazuli dalam kitab Dalilul Khairat pada bab muqaddimah selawat ke atas Nabi SAW. Dia memberikan satu analogi ataupun satu kaedah untuk lebih jelas. Di dalam Al-Quran, perlu untuk kita faham Al-Quran ini dibaca dengan rumus ataupun formula-formula tertentu. Dia bukanlah satu bahan bacaan semata-mata yang boleh dibuka selok untuk kita baca di mana-mana ataupun pada mana-mana ayat, melainkan pada setiap turunnya huruf, pada setiap adanya titik, pada setiap letaknya baris, ada kunjungan kebaikan ya Allah Subhanahu wa taala sanding-gandingkan pada penurunan ayat itu. Maka kata Imam Jazuli, di dalam Al-Quran tidak ada satu pun ayat perintah yang Allah mempertamakan diri dia dan mengkeduakan malaikat untuk melakukan perkara tersebut, melainkan perintah selawat. Antara bahan mudah yang kita jumpa untuk analogi Al-Quran ini, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan jumpa kalimah iman, tak kiralah dalam penampakan yang bagaimana, amanu, yu'minu, selepas daripada kalimah tersebut akan datang kalimah amal. Sebagai contoh yang selalu kita bawakan, surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, selepas daripada ayat dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kita akan jumpa kalimah ajakan kepada orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu juga pada ayat 183 surah yang sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ataupun pada suratul Asr, surah yang 3 ayat. Ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Nak memberikan khabar, tunjuk kepada kita betapa setiap kali selepas ayat iman, dia akan mesti mai ayat amal. Takkan pernah ada ayat iman kemudian berhenti dekat iman saja tanpa ada amal. Apa bukti dia kata kamu beriman? Tak ada. Dia akan mai ayat iman dan dia akan mai ayat amal. Sama ada ayat iman tu duduk di belakang ataupun di depan, tetapi mesti akan ada amal apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Termasuk dengan satu lagi yang kita akan selalu dengar, dilaungkan dan dingaumkan oleh para khatib Jumaat. Bahkan sebagian Bilal juga mengulang kalimah dan ayat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian dia akan mai kalimah iman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kata Imam Jazuli, yang inilah satu-satunya amalan ataupun pensyariatan ataupun titah perintah Allah yang Allah mulakan tunjuk contoh zatnya dalam melakukan perkara tersebut dan para malaikat dikeduakan dalam melakukan amalan itu. Kerana itu datang kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa amanu? Bagi orang yang ada iman, tebal maupun nipis, dalam maupun jangkat, jauh ataupun dekat, banyak walaupun sikit, 1 inci barang 1 hun, selama mana dia ada iman, maka dia tidak ada masalah untuk mengucapkan kalimah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru moga-moga dengan kita memperkasakan dan juga melazimkan diri kita mengucapkan kalimah selawat dengan banyak-banyaknya, Allah Subhanahu wa taala meletakkan dan menudukkan kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini ruang dan peluang Masjid Al-Marbawi berikan kepada saya untuk saya sampaikan dan hadap tunjukkan kepada tuan-tuan perkongsian tentang satu tajuk yang ditaklif letakkan ke atas saya, iaitulah Isra wal Mi'raj, kembara perjalanan teragung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk semakkan rekod, saya sebenarnya telah pun pernah hadir dan sampai ke sini kurang lebih dalam 1189 hari yang lalu, bersamaan dengan 3 tahun, 3 bulan dan 2 hari. Pada waktu itu bertepatan pada tarikh 7 hari bulan November tahun 2020.
Dan tajuk dia pun saya ingat tuan-tuan pun dah lupa dah lah. Tajuk dia berkenaan dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu tu pun masih lagi ada tuan imam kita, Cik O duk ada lagi masa tu, kan, tahun 2020. Dan pada malam ini tajuk yang kita bakal kongsikan adalah untuk menyelongkar sedikit juzuk daripada pembinaan watak kerangka utama, pembinaan satu kisah yang begitu besar yang senantiasa dimalar segarkan di kalangan masyarakat Islam seluruh dunia sebenarnya, iaitulah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Cuma sebelum kita nak melangkah lebih jauh, perlu juga untuk kita butir betulkan di sini betapa perkara berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj adalah perkara yang perlu untuk diimankan, bukan diakalkan. Bahkan tidak menjadi satu kepelikan ataupun satu halangan kepada mana-mana orang di dunia untuk mengkaji secara terperinci sama ada nak diukur peristiwa Isra' wal Mi'raj itu mengikut pada kerangka prinsip matematik, fizik, logik dan sebagainya. Wala tafaddal mashkura. Cuma bagi orang beriman, bila mana Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar yang jelas kepada kita di dalam Al-Quran, ia sebenarnya telah menyelamatkan kita pada beberapa perkara yang lebih besar. Kerana apa? Kerana daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, ayat yang akan tuan-tuan dengar, tapi ayat ni kita duk guna lama dah lah. Bulan 10 hari tu kita duk baca dah. Sebab Tufanul Aqsa, perang di Palestin. Cumanya pada bulan Rejab ni, dia lebih diperincikan lagi sebab ia lebih bertepatan dengan situasi tentang Isra' wal Mi'raj. Iaitulah surah yang ke-17, ayat yang pertama. Dan mana-mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, semua di kalangan para ahli ulama pasti akan highlight ayat ni. Dia akan timbul ke ayat ni. Macam mana pun. Untuk sapilah tak mana pun, Isra' Mi'raj mana pun, dia akan beritahu tentang ayat yang kita sebutkan, Al-Isra', ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang pertama untuk kita bawakan dan hadap tunjukkan kepada tuan-tuan, dalam algoritma ataupun rumus formula Al-Quran, apabila kita sentuh tadi pada awal berkenaan dengan kalimah iman, dia akan mai kalimah amal. Macam mana pun kita baca kalimah iman, tuan-tuan buka, semak mana-mana ayat, ada kalimah iman, dia pasti akan mai ayat amal dia. Ataupun dia mai ayat amal, di hujung dia akan ada mai ayat iman. Begitu juga dengan situasi Isra' wal Mi'raj, yang mana kita akan tumpukan pada satu kalimah yang diangkat sebagai kalimah taqdis dan tasbih kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Nombor satu, kita kena tahu apa itu tasbih, apakah maksud subhanallah. Subhanallah bermaksud maha suci Allah. Maksud maha suci Allah ini adalah kita mensucikan Allah daripada segala elemen, segala pengaruh, segala anasir, segala unsur. Maksudnya tak ada siapa-siapa yang boleh ganggu gugat perkara tersebut. Kerana dia duduk dalam taqdis. Dia duduk dalam keadaan kesucian, keagungan, kemuliaan dan juga kebesaran Allah Azza wa Jalla wa Ala. Jadi kalau kita boleh pegang tentu, itu dah selamat dah. Maka kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala memperkenalkan, menggezetkan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini dimulakan dengan kalimah subhanalladzi. Kenapa? Di dalam Al-Quran sebagai contoh, kalimah subhanalladzi akan diulang. Kita akan jumpa dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nombor 1 dalam surah yang ke-17, iaitu surah Isra', ayat yang pertama. Lagi 2 ayat kita akan jumpa subhanalladzi dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin kita akan jumpa kalimah subhanalladzi lagi. Dua kali tempat dia akan jumpa. Manakala yang keempat, ayat subhanalladzi adalah pada ayat yang ke-13 daripada surah Zukhruf. Yang mana ayat ni saya yakin dan percaya insya-Allah mana-mana tempat kita sebut semua hafal ayat ni. Kenal ayat tu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kenderaan. Guru saya kata, saya tanya dekat guru saya dulu pasal apa kena baca doa naik kenderaan. Ada banyak, bismillahirrahmanirrahim boleh, bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah boleh, bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Tapi dia bagi tahu pada waktu tu, dia kata doa ni, baca doa ni, subhanalladzi sakhkhara lana. Kita tanya pasal apa kena baca doa ni. Dia kata ni doa ni, ulama panggil doa naik kenderaan. Pasal apa panggil nama doa naik kenderaan? Kalau hang baca,
hang boleh naik kenderaan. Habis tu kalau tak baca, takut-takut kenderaan naik hang. Tu dia faham. Kan? Jadi dia kata subhanalladzi itu adalah doa untuk naik kenderaan. Dah belah Penang dulu ni, kawan-kawan kita dia pergi beli stiker kat Rawak. Stiker doa naik kenderaan tu. Pergi pelekat dekat meter motor X5. Lepas tu 2 hari masa bola beli tu duk angkat tangan tadah ke lah duk baca kan. Lepas tu dia boleh hafal dah, dia sebubuh kunci start jalan tu. Kita pun tanya bilang baca, dia tetap payahlah. Motor tolong baca. Pasal stiker dah pun takkan tak erti-erti kan. Jadi subhanalladzi ni apa dia? Dia punya komponen dan apakah kesan dia pada pembinaan watak ayat Quran? Nak beritahu apa? Semua benda yang mai selepas daripada kalimah itu ataupun nanti tuan-tuan akan jumpa juga kalimah subhanah ataupun subhanallah. Semua benda yang ada kaitan ataupun yang datang dengan tampilan ayat subhan, ia memberi maksud dan kabar semua mekanisme, semua benda yang ada dalam tu adalah benda urusan Allah Azza wa Jalla wa Ala yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar, dan takkan boleh ada untuk kemampuan kita masuk. Sebagai contoh, tuan-tuan akan jumpa pengkisahan berkenaan dengan tuduhan orang Yahudi yang menuduh betapa Uzair ibn Allah, mereka mengata Uzair itu anak Allah, dan mereka juga mengatakan Isa itu adalah anak Allah, dan Allah Ta'ala tutup dengan kalimah subhanah, maha suci Allah. Betapa benda itu bukan seperti mana yang mereka tuduhkan, seperti mana yang mereka nyatakan. Kenapa jadi begitu? Sebab nak abang kata semua benda yang berlaku dekat Nabi Uzair yang telah dimatikan 100 tahun kalau ikut dalam riwayat daripada Imam As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir. Kemudian disebutkan juga kejadian kewujudan kelahiran Nabi Allah Isa AS itu adalah perkara yang duduk dalam jajah takluk genggam tadbir Allah Azza wa Jalla wa Ala, dan tak ada siapa boleh buat macam tu, tak ada siapa yang mampu untuk sampai macam tu, dan tak ada siapa yang boleh ulang benda tu. Boleh jelas? Baik. Bila sebut kata subhanalladzi asra bi'abdi, kata Allah yang memperjalankan hambanya, maka muncul kalimah asra, bukan kalimah sara. Kalau kalimah sara bermaksud berjalan malam, kita tu berjalan malam. Tetapi kalau asra, dia bermaksud lain, maksudnya diperjalankan. Nabi SAW diperjalankan. Dan kalimah yang digunakan selepas asra bukanlah bi rasuli, bukan bin nabi, bukanlah disebutkan dengan rasulku ke atas nabiku, tidak. Allah Ta'ala menggunakan kalimah abdi. Apa itu abdi? Abdu. Abdu ni apa dia? Hamba. Maksudnya apa kata ulama? Sepanjang hidup Nabi SAW, Nabi bersusah payah, bertungkus lumus, berpenat lelah semata-mata nak tunjuk dan nak nampakkan kepada kita betapa besarnya bila kita ni mampu untuk menjadi satu orang hamba yang bersyukur. Abdan syakura, kata Nabi SAW. Dalam satu tampilan hadis, baginda Nabi SAW ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa kamu solat sampai bengkak kaki?" Di waktu dekat dengan kewafatan Nabi. Nabi duduk di Madinah, masa tu Nabi dah pun sudah pun menjengah pada usia yang dah tak larat pada waktu tu. Sebab tu mai hadis berkenaan dengan turun sujud. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis Abu Daud, tuan-tuan akan jumpa ada 4 hadis membicarakan tentang turun sujudnya Nabi SAW. Cuma beza dia tak mana? Beza dia pada perbuatan Nabi ketika turun sujud dan juga orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau tengok daripada Sunan Abu Daud, hadis bilangan 489 dan 490 berkenaan dengan babus salat. Kata Nabi SAW daripada Wa'il, sahabat Nabi SAW bernama Wa'il radhiyallahu an. Dia sebut idza kana Nabi SAW, bila mana Nabi SAW nak turun sujud, Nabi akan turun sujud menggunakan lutut Nabi. Kemudian hadis yang ke-491, 492 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia pun bagi tahu benda yang sama, tetapi kata dia bila mana Nabi SAW turun sujud, Nabi turun dengan telapak tangan dulu. Jadi kita ni bila pergi mengaji, kena bagi mengaji sampai apa? Kena khatam. Jangan pergi berhenti dekat hadis dekat Wa'il tu je. Lepas tu bila kita pun main masjid, habis mengaji petang tu, malam tu main masjid, duduk parti tengok orang. Mereka ni turun tangan, habis nak rakar. Mereka ni mau bid'ah. Ini semua sesat. Padahal ada lagi hadis sebab kata boleh turun tangan. Yang kita pula yang mengaji turun tangan saja pula, jangan duk pergi tengok orang turun guna lutut, kita duk satu macam je. Duk buat cerin boleh, duk buat muka kongkiak main kat kita.
Duk tengok atas bawah, hang turun guna lutut lah. Nabi bak tak boleh turun guna lutut. Betul. Nabi juga mengingatkan jangan turun guna lutut. Tetapi sambung hadis tersebut, Nabi kata jangan turun dengan lutut seperti unta yang menderum. Sopa macam hang empas kepala lutut turun bawah hang. Ligamen hang kuat ke tak kuat ke, ada osteoporosis ke, tak minum susu Enlin ke apa ke, Nabi kata jangan rempas kita punya kepala lutut. Tapi kenapa beza dekat situ? Bila ulama buat kajian dalam setiap syarah berkenaan dengan hadis tersebut, maka ulama nampak sebenarnya Nabi nak tunjuk kepada kita kemampuan kemanusiaan itu. Wa'il radhiyallahu an, dia adalah satu orang sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi di awal Islam. Pada waktu gagahnya Nabi SAW, masih lagi kekar tubuh Nabi. Nabi mampu lagi untuk berada dalam setiap kedudukan solat dengan penuh kesempurnaan. Maka tindak tanduk pergerakan Nabi, Nabi tunjukkan kepada kita, turun dengan kepala lutut. Selesai. Tetapi bila datang munculnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bukan takat hadis tu saja kita nak kena tengok, tetapi periwayatnya datang bila? Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan dari riwayat, dia sempat bersama dengan Nabi 3 tahun. Daripada sekian ramainya para sahabat, Abu Hurairah dikenal sebagai satu orang sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak daripada Nabi SAW. Mana tidaknya, dia menjadi orang yang paling awal untuk berdiri kukuh di depan rumah Nabi sebelum Nabi keluar melangkah daripada rumah. Dia tengok cara Nabi buka pintu. Dia tengok cara Nabi keluar daripada rumah. Dia tengok cara Nabi tutup pintu rumah. Dia tengok cara Nabi turun daripada rumah. Dia tengok cara Nabi berjalan. Dan dia rakamkan semua itu dalam tulisan dia dan riwayatkan oleh dia. Sehingga disebutkan oleh ulama, antaranya Imam An-Nawawi menyatakan betapa Abu Hurairah radhiyallahu an, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan kurang lebih 3,746 hadis daripada kalangan semua sahabat yang ada. Abdullah ibn Abbas 2,000 hadis. Bapa dia Sayyidina Abbas 200 hadis. Nak abang kata dia punya kedudukan para sahabat dalam mengamati dan mencermati Nabi dan kemudian ditransferkan dan dipindahkan ke dalam bentuk tulisan dalam bab periwayatan adalah dijuarai oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Namun apabila kita tahu kedudukan dan kemunculan Abu Hurairah mendekat pada waktu kewafatan, maka kita tahu Nabi sudah mengalami kerentaan. Maksudnya Nabi dah sampai ke satu fasa yang nak tunjuk dekat kita larat tak larat nak melakukan salat. Sebab tu Nabi bagi dekat kita satu option pilihan. Nak turun sujud boleh guna tapak tangan. Jadi yang turun guna tangan pun betul, turun guna lutut pun betul. Yang tak betul turun guna kepala. Habislah sami Allah mana bila dia tapi dah aku. Kan nak turun guna kepala. Tu yang kita nak kena mengaji dan kita nak kena faham. Baik. Bila kita balikkan kepada gagasan abdi, maka Nabi SAW kemuncak tertinggi bukanlah nak meletakkan kamu semua kena jadi rasul, kamu semua kena jadi nabi. Tidak. Allah menyatakan asra bi abdi. Maksudnya setinggi-tinggi kemuliaan manusia yang diangkat mampu untuk menerobos setiap lapisan langit, dia hanya duduk dalam kapasiti apa? Abdi. Iaitulah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita mampu untuk menggapai dan mencapai situasi dan juga potensi tersebut dengan syarat. Dengan syarat. Tak ada jalan lain, iaitulah fattabi'uni. Iaitu dengan ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalur faham seperti mana dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para tabi'in, difahami oleh tabi'in, difahami oleh ulama salaf, difahami oleh ulama-ulama terdahulu sampai pada guru-guru kita sampai pada kita. Bukannya pi ambil direct. Ni duk buat muka jegi kat kita, misal bertari dia kata aku nak ambil direct pada Nabi. Nak ambil direct macam mana tuan-tuan? Saya nak tanya. Huzaifah al-Yamani ketika mana dia solat belakang Nabi pada satu waktu, solat tahajud. Dia pergi ke masjid Nabi, kemudian dia tengok Nabi melakukan ibadat solat malam, solat tahajud, solat malam. Kemudian dia pergi merapat dekat Nabi dan dia tahu Nabi baru mula solat. Nabi bacakan suratul Fatihah, maka dia pun bertakbir belakang Nabi, dia masuk dalam solat untuk jadi makmum. Maka Nabi SAW pun teruskan solat. Habis Fatihah, Nabi baca apa? Surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dan dia pun faham, Nabi bila baca surah, Nabi tak baca 1-2 ayat, Nabi akan baca penuh. Jadi baca Al-Baqarah malam tu, penuh satu surah 286. Kalau kita malam tu main naik dalam berita lampu petak, terang parking ni, dengar imam baca lagu tu, balik wai kita. Itu kita. Tapi Huzaifah al-Yamani dia buat apa? Ayat 1 sampai 286 dia steady. Sebab depan dia adalah kekasih dia baginda Nabi SAW dan dia solat macam biasa. Sampai ayat akhir.
Bila sampai dah ayat akhir amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, nak sampai dekat kafirin, sampai dah dekat ayat tu dia dah mula nak rukuk. Bila nak rukuk, Nabi sambung. Nabi tak turun lagi rukuk. Nabi sambung surah yang ketiga, Ali Imran. Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Maka dia pun tahu Nabi akan baca sampai habis, dia pun tunggulah sampai 200. Sampai 200 dia nak turun rukuk, dah Nabi sambung. Surah An-Nisa. An-Nisa 176 bang. 176. Takat wai suku hantar deno setiap bulan pun pakai ruyuk lagu tu lah. Hang tukar sepoket pirimah pun tetap juga tak boleh nak likan. 176 bang. Dan habis 176, 286, 200, 176. Habis 176 dia pun nak junam lah, nak turun rukuk. Nak turun daripada qiyam, nak turun rukuk. Nabi sambung Al-Maidah. Baru habis satu rakaat pertama. Tiba-tiba mai dalam khalayak masyarakat. Kita bertumbang dengan orang-orang yang ramai, kita beritahu kita kena kembali kepada Nabi SAW tanpa perlu usul periksa daripada ulama terdahulu. Ini adalah satu benda yang arrogant, benda yang bongkak dan juga sombong. Sebab itu kita nak kena usaha nak faham betapa setiap orang ada potensi untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Kerana itu Allah Ta'ala tandakan lagi dalam surah Taha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Sesungguhnya orang yang mengetahui keakidahan, ketauhidan kepada Allah, dia semestinya meletakkan Allah sebagai Tuhannya yang satu dan Maha Esa. Dan dalam waktu yang sama, macam mana dia nak mendapatkan nilai tambah pada pembentukan watak iman dan takwa kepada Allah? Kata Allah, fa'budni, bersegeralah kamu beribadah, menyembah aku, kata Allah. Macam mana nak menyembah Allah? Wa aqimis salah li dzikri. Iaitulah dengan mendirikan solat. Tujuan dia untuk menambahkan ingat kamu kepada aku. Sebab tu dalam bab abdan syakura, Nabi telah pun diiktiraf di sisi Allah pada kalimah asra bi abdi. Kita cuma mengaku kata kita adalah hamba kepada Allah. Tetapi pernah kita jumpa dalam Quran Allah Ta'ala mengaku kata kita ni hamba dah? Belum tentu. Nabi mengaku kata dia adalah hamba Allah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, Nabi Allah dan pesuruh Allah, hamba Allah, kata Nabi SAW. I bear witness there is no God to worship for except Allah, and I bear witness there is Muhammad is the prophet and messenger of Allah. Wa nakatu kuriyaban Allah bin ta'biri biri harumile Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin viru tu tirver. Faham? Nasi kandang Ali Khan apa tibai rapat sampai nyok tak ada ke orang. Warna ketukuri apa nampak buat tak tahu. Nak abang kata Nabi mengaku kata Nabi hamba Allah dan Allah memperakukan kehambaan Nabi. Kerana itu diletakkan dalam satu pertabalan yang paling besar. Peristiwa yang mega luar biasa yang dinamakan sebagai Isra wal Mi'raj. Tak cukup dengan itu. Allah Ta'ala tambahkan lagi Laila. Laila ni saja dicerahkan lagi oleh ulama terlalu banyak. Cuma yang mungkin kita sempat untuk sebutkan pada tuan-tuan pada malam ini. Kenapa perjalanan itu dilakukan pada waktu malam? Yang pertama, kalau tuan-tuan tengok daripada relung perjalanan umat Islam, setiap tandaan kebaikan itu berlakunya adalah pada waktu malam. Turunnya Al-Quran, kalimah yang dinamakan sebagai suratul Alaq, daripada ayat 1 sampai ayat 5, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu turun pada waktu malam. Maka malam itu dikenal sebagai Lailatul Qadar. Begitu juga ni bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj malam. Nanti bulan depan ada satu lagi malam, nama dia malam Nisfu Sya'ban. Begitu juga dengan peristiwa yang berlaku pada tanggal 27 hari bulan Safar, hari Khamis malam Jumaat, tahun ke-13 kenabian. Iaitulah peristiwa hijrah baginda Nabi SAW daripada Mekah menuju ke Madinah. Semua tampilan ini berlaku pada waktu malam. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak meletakkan kepada kita tengok kembali kepada Al-Quran. Tuan-tuan akan tengok gagasan perjalanan setiap satu surah. Dan tuan-tuan akan perasan ada 4 surah yang dinamakan bersempena dengan waktu. Antara yang ada adalah suratul Lail. Yang keduanya adalah suratul Fajar. Yang ketiganya adalah surah Ad-Duha. Yang keempatnya adalah suratul As. Nak bagi tahu kata malam memberikan kebaikan yang paling optimal.
Bila mana seseorang itu nak memulakan sesuatu perkara yang besar dalam hidup dia, nak memulakan sesuatu perkara yang baik dalam hidup dia, nak melakukan satu perkara yang bakal merubah perjalanan hidup dia, maka mulakanlah pada waktu malam. Sebab tu kata ulama, untuk Laila ni, kalau kita ada benda besar nak buat, kalau boleh benda tu kita buat, mulakan pada waktu malam perjalanan dia. Contoh, tuan-tuan nak pergi lapor diri tempat kerja baru. Di mana? Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur, kita bertolak malam. Pergi malam. Pasal apa kena pergi malam? Kita nak ambil istifadah kebaikan perjalanan malam Nabi SAW. Tuan-tuan akan tengok kebaikan dia macam mana. Isra' wal Mi'raj kebaikan dia macam mana. Nisfu Sya'ban kebaikan dia macam mana. Hijrah Nabi kebaikannya macam mana. Lailatul Qadar kebaikannya macam mana. Maka ya Allah, aku mohon moga-moga dengan usaha aku memilih melakukan perjalanan pada waktu malam ini, mendapat kebaikan seperti mana kebaikan yang telah engkau limpah kurniakan kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak pergi meminang, contoh, orang mau bawa kudung, nak pergi menikah dengan orang mau bawa pulas tak boleh dekat sangat. Tu nampak gelojok, kan? Nak pergi mana ni malam-malam ni? Dia kata, jom malam ni kita kena bertolak. Nak pergi berkira. Berkira siapa? Berkira anak kita lah. Nak bertolak bila? Malam ni. Tok Bisan duk mana? Mau bawa pulas. Mau bawa pulas dekat kan? Tak tahu kalau tuan-tuan pergi pusing kot Cameron Highland dulu boleh lah. Tapi kalau takkan nak pergi Tala terus, jangan. Satgi Tok Bisan buka pintu nak main subuh, dia tengok ada kemah kat luar. Apa siapa ni? Ustaz tu kata elok main malam. Tu malam sangat. Kan? Ni kalau kata jauh lah. Tuan-tuan anak nak menikah dengan orang South Africa kan? Anak kita nak menikah dengan orang Johor ke apa-apa, pergi malam. Ada kebaikan. Yang ketiga, bila sebut kata malam ni, kenapa kebaikannya? Tingkat tumpu kita untuk melakukan perjalanan akan difokuskan pada tahap maksimal. Kita tahu dah kita nak pergi ke situ. Kita takkan nak guna talin. Kenapa? Malam siapa nak buka kedai? Tengah pukul 9 kita keluar saat ni, 9.30 daripada masjid kita keluar. Nak pergi Kuala Lumpur. Pukul 12 lalu dekat Sungai Perak. Lepas tu bini kita duk tarik. Apa nama? Kita punya seat belt. Bang, kona, keluar. Pergi mana? Pergi singgah kedai mas. Boleh tak? Pukul 12 tengah malam. Dia kata tu duk bercahaya pakai punggah. Satgi hilang pula kat Gua Tempurung kawan tau. Malam mana ada kedai buka. Jadi kita boleh pergi direct. Anak-anak pun tak duk gayuk dekat kaki kita. Abah, berhenti bah. Awak nak singgah kedai Eko. Ada? Pukul 12 tengah malam. Tak ada. So kita boleh pergi direct. Tu yang Piramli kata economy planning. Itu kena faham. Tapi bukanlah kita nak abang kata terlalu bakhil sangat sampai nak pergi mana pun semua malam ni ya. Lepas tu kita nak abang kata malam tu ulama kaji betul tu. Masuk tu kan. Kena azan tu. Boleh ya? Jadi saya mohon untuk saya sambungkan sedikit dan saya juga minta izin pada tuan-tuan untuk kita rinjakkan sedikit waktu pembinaan solat waktu Isyak untuk saya menghabiskan tajuk pada malam ini. Semoga Allah tuan-tuan semua boleh bagi kerjasama insya-Allah. Nah, sekali-sekala 2 kali dapat pahala insya-Allah. Baik. Sebab itu bila sebut kata Laila, maka kita nak kena ambil kesempatan pemahaman demikian. Dan lebih dahsyat lagi kata ulama, bagaimana Allah Taala menyusun struktur selepas dah. Yang ini lebih mendebarkan. Kenapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dekat sini dia punya payungan, naungan kebaikannya terlalu besar dan mendasar pada bab pembentukan kebaikan bukan hanya untuk individu tetapi juga pembangunan masyarakat yang ada nilai kebaikan yang utama. Kenapa saya kata begitu? Sebab kita dah tahu dah perjalanan malam dan sebagainya dan kemudian Allah Ta'ala sebut kalau dah kata kamu nak melakukan perjalanan, kalau boleh. Dan yang ni sukar. Bukan kata sukar macam mana, saya yang nak buat ni pun susah. Saya nak buat benda ni pun susah. Tapi mungkin tuan-tuan orang bawa kudung insya-Allah Al-Marbawi Allah Ta'ala mempermudahkan. Nak lakukan perjalanan macam mana? Yang seeloknya kata ulama, lakukanlah perjalanan kamu bermula daripada titik masjid ke masjid. Contoh, tuan-tuan nak pergi Kelantan malam ni, contohlah. Mai dulu sembahyang Isyak di masjid, lepas main Isyak di masjid tu baru terus pergi. Bersiap dah di rumah ni. Bersiap di rumah sebelum maghrib semua, kita bubuh baju barang semua dalam kereta, mai dekat masjid sembahyang jemaah maghrib, tunggu Ustaz, lepas tu main Isyak, habis main Isyak, terus pergi ke tempat kita nak pergi tu. Bila sampai dekat sana, mana tempat nak kena pergi dulu? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai dekat sana pun kita pergi masjid juga. Nanti tuan-tuan akan tengok dan tuan-tuan akan rasa bezanya dan tuan-tuan akan bezakan rasanya. Bagaimana urusan itu mendapat naungan dan juga payungan rahmat dari Allah Azza wa Jalla wa Ala. Cuma biasa dalam bab kita nak buat kebaikan ini,
dia punya bahasa mudah dia, bila kita dah isytihar kita ini duduk dalam naungan Allah, kita ni dah duduk di bahagian Allah, di pihak Allah, maka automatik dalam waktu yang sama, siapa yang akan isytihar sebagai musuh kita? Syaitan. Bila mana kita dah mengaku aku nak menjadi orang yang mendekatkan diri pada Allah, yang akan ganggu kita daripada dekat dengan Allah, siapa dia? Innahu lakum aduwwum mubin, syaitan. Sebab tu nak hijrah, kita nak buat benda baik, kita nak bina masjid, nak berkahwin dan sebagainya, dia punya cabaran dia, dugaan dia, dia punya orang kata apa, hinggut goncang untuk kita kekal duduk dalam nilai yang istiqamah melakukan kebaikan begitu besar. Why? Sebab apa? Sebab kita dah ikhtiar, kita dah nak jadi orang yang mendapat naungan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Sebab tu kena faham dalam konteks sedemikian. Kemudian bila sebut kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa ini Allah Ta'ala tandakan pula dengan kalimah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, iaitu pada nilai keberkatan. Bila sebut kata keberkatan terlalu besar dan terlalu syarat Baitul Maqdis untuk kita kisahkan kepada tentang perkara yang disebutkan tentang keberkatan. Cuma kalau kita nak ambil balik pada situasi Isra wal Mi'raj yang kita bakal kongsikan pada tuan-tuan, saya nak ambil pada satu juzuk terakhir, iaitu selepas Nabi dah selesai dah perjalanan Isra, kemudian Nabi Mi'raj, kemudian Nabi Isra daripada Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram. Pagi tersebut Nabi SAW berada di depan rumah. Selepas waktu subuh, Nabi duduk depan rumah. Seperti juga kebiasaan yang selalu, Abu Jahal dia akan keluar meronda waktu pagi. Dan salah satu jalan yang dia suka untuk ronda, dia suka duduk pergi berjalan lalu adalah depan kawasan rumah Nabi SAW. Dan pagi itu, pada tanggal 27 Rejab, pagi tersebut, Abu Jahal lalu depan rumah Nabi SAW dan dia nampak Nabi SAW. Maka dia pun tanya dekat Nabi, "Ya Muhammad SAW, ada cerita apa ke? Hari ni ada cerita apa ke?" Nabi pun tengok Abu Jahal, Nabi kata, "Ada. Cerita apa?" Maka diceritakan kepada Nabi. Nabi tu yang kata nama tu Nabi. Nabi ni ambil berkata kalimah naba. Naba maksud dia berita. Nabi penyampai berita. Ada surah An-Naba, berita besar. Boleh faham? Jadi sifat Nabi memang menyampaikan berita. Kenapa? Salah satu daripada 4 sifat Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Maka bila dah Abu Jahal tanya, Nabi pun cerita. Bila Nabi mulakan cerita, Abu Jahal ni tuan-tuan kena tahu, dia ni ahli Darun Nadwah. Bahasa kita mudah faham, Darun Nadwah ni apa dia? Parlimen Mekah. Jadi untuk bahasa kita, dia ni ahli Parlimen Mekah. Okey? Dan dia dipanggil oleh orang kafir Quraisy dengan panggilan Abul Hakam. Nama dia banyak. Nama betul dia Amr bin Hisham. Ada juga orang panggil dekat dia Ibnu Hanzaliyah. Sebab mak dia nama Hanzaliyah. Bapak dia nama Hisham. Dan orang Arab Quraisy yang lain yang duduk dalam kelompok-kelompok Darun Nadwah dan pembesar-pembesar utama, semua pakat panggil dia Abul Hakam. Sebab apa? Bapak cerdik. Daripada muda dia duduk dalam Darun Nadwah. Nak tanya pasal perparitan, berkenaan dengan perdagangan, jalan mana nak kena buat, macam mana nak selesai masalah Mekah, dia ada dalam tu untuk bagi cadang saran, untuk bagi tahu apa jalan keluar daripada masalah. Sebab tu orang panggil dia Abul Hakam, bapak cerdik. Jadi Abu Jahal ni, dia juga merangkap, kalau kita bahasa dia, ahli Parlimen Mekah. Kan? Darun Nadwah tu Parlimen Mekah, dia ahli dalam tu. Dia jadi ahli Parlimen Mekah. Maka bila dia dengar Nabi cerita, Nabi beritahu. Nabi bapak kata, malaikat Jibril koyak bumbung, kemudian bawa, belah dada, cuci hati, ayak zam-zam, isi hikmah, tawaf, kemudian mai satu ekor binatang nama burung. Dia cerita habis. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad menyatakan, Abu Jahal, ketika mana dia dengar perkisahan, periwayatan daripada Nabi SAW tu, dia duk tahan gelak. Dia tahan gelak. Ahli politik, dia tahan gelak. Dia kata kalau aku gelak Allah, nanti Muhammad akan stop cerita. Nanti benda ni dia tak jadi bagus. Sedangkan dalam waktu yang sama, sepanjang beberapa tahun tu, dia duk cari point nak jatuhkan Nabi. Dia tuduh macam-macam. Dia tuduh Nabi gila, dia tuduh Nabi penyair, dia tuduh Nabi sihir, kahin, nujum, macam-macam. Dia kata Nabi ni dah kena sihir dengan orang, kalau tak kena sihir dengan orang, dia ikut sihir dengan orang. Dia yang keluarkan manifesto untuk jahanamkan Nabi SAW. Tapi pagi tu, Nabi cerita dekat dia yang memang out of mind, benda yang keluar daripada akal. Maka dia pun dengar sampai habis. Sampailah Nabi sampai ke
ke pagi tu. Maka dia tanya dekat Nabi SAW, bila kamu pergi ke Masjidil Aqsa? Semalam. Bila balik? Semalam. Saat, bila pergi Masjidil Aqsa? Semalam. Balik? Semalam. Dia kata ni sudah bagus. Benda ni adalah satu perkara yang tak perlu nak kena buat banyak benda. Kita cuma perlu untuk bagi peluang platform pada Muhammad SAW untuk dia cerita benda ni, dan kita tengoklah struktur keimanan yang dibentuk dan dipupuk oleh Nabi SAW akan hancur dan luluh di depan mata dia sendiri. Jadi Abu Jahal kata apa dekat Nabi SAW? Mau tak? Ya Muhammad SAW, benda yang cerita dekat aku ni, kau ceritakan juga kepada seluruh orang Mekah. Nabi tuan-tuan, Nabi bukan boleh ceramah. Dia tak bagi Nabi ceramah. Nabi tak boleh cerita besar-besar, nak pergi habaq dekat ramai-ramai tak bagi. Bahkan setiap kali Nabi pergi dakwah seorang-seorang, Abu Lahab nanti main paku kat belakang. Jangan dengar kata dia. Dia ni semua otak mo. Hang tahu mana dia otak? Aku pak menekan dia. Bahaya. Ni bawang kudung pak menekan saya ramai. Saya pun duk risau kan. Tapi tu yang buka spek bagi kelabu tak nampak apa senang. Kalau pakai spek dia syak lagi kata jadi serak pula. Sebab tu bila sebut kata lagu tu, Nabi tak pernah diberi ruang. Takat Nabi nak ceramah atau mana, Nabi nak kuliah atau mana, rumah Arqam bin Abi Arqam, rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Nabi akan duduk di kawasan lereng-lereng perbukitan di bahagian sebelah bukit-bukit sekitar Mekah. Dekat situ je. Nak dapat platform utama, nak duduk di Hijr Ismail, nak duduk dekat dengan Kaabah, nahi. Yelek, pocik, nothing. Sepak tung pukul 18, kosong, apa pun tak nak bagi. Tapi pagi itu lain. Suasana suhu kebaikan yang Nabi rasa ini adalah kemuncaknya. Sebab Abu Jahal telah pun memberikan jaminan dia akan beritahu dekat semua orang Mekah untuk turun, dan dia akan sediakan platform untuk Nabi ceritakan peristiwa Isra' al-Mi'raj. Ini sudah bagus. Dan kalau orang tanya dekat tuan-tuan, siapakah penganjur ceramah Isra' Mi'raj pertama di dunia? Abu Jahal. Dia yang mula-mula buat tu. Kan? Siapa yang marketing duk hantar dalam grup WhatsApp, kalau ada WhatsApp lah, duk panggil orang untuk main kumpul depan Hijr Ismail, siapa dia? Abu Jahal. Dia panggil Bani Adi, Bani Hashim, Bani Makhzum, Bani Umayyah, Bani Ta'i, semua turun. Dia panggil Abu Jahal. Maka bila mana dah persiapkan pentas di depan Kaabah, kawasan dekat dengan lengkung Hijr Ismail itu, maka Nabi SAW pun memulakan bingkisan kisah. Pada permulaan itu, orang Islam duk rasa kata cantik lah. Abu Jahal dia dah bagi ruang dekat Nabi SAW untuk Nabi cerita. Masuk TV1 kot. Kan tempat tu. Dia kalau orang luar pada Mekah, kalau mereka nak cakap apa-apa, mereka takkan duduk situ. Mereka akan duduk dekat atas Jabal Abi Qubais. Satu lagi bukit. Bukit tu tinggi lagi lah. So, mereka punya orang Mekah saja yang boleh duduk cakap dekat atas Hijr Ismail. Itu adalah mereka punya privilege, nilai eksklusif mereka. Maka bila orang beriman, masa pada waktu tu tengok Nabi boleh bercakap, dia kata cantik lah. Bila Nabi cerita nanti orang Mekah semua nanti mesti mereka akan beriman lah. Mereka mesti akan mengakui kebenaran Nabi SAW. Manakala orang kafir Quraisy pula duduk dalam keadaan yang something. Dia kata, Abu Jahal musuh Islam kan? Dia boleh jalan dengan Muhammad SAW biasa, relax kan? Sebab tak ada apa. Ke Muhammad dah okey dah dengan dia? Ke jadi lagu mana ke? Jadi mereka yang jadi serot masa tu. Mereka jadi tak boleh nak pergi. Pasal duk nampak yang ni ada something. Dia jadi dah bergabung ke apa ke, dia jadi lagu tu. Jadi bila mai Nabi SAW mulakan kisah, Nabi mulakan cerita. Nabi kata macam ni Isra' Masjidil Aqsa satu malam, lepas tu balik pula mai satu malam. Orang yang beriman, kata Sayyidatina Aisyah, duduk dalam keadaan sudah mula kelang kabut. Mereka menepuk kepala mereka. Dia kata, Allah, tak punya Allah, tu kita. Kan? Dia kata, buatlah Muhammad SAW, pergi cerita benda-benda lagu tu. Patut ceritalah syurga ke, bab iman ke, bab apa-apa yang mudah-mudah. Ni pergi cerita satu benda yang memang orang Mekah cukup pantang. Apa yang orang Mekah cukup pantang? Orang Mekah, dia adalah satu bangsa yang cukup pakar dalam bidang pengangkutan dan juga logistik. Boleh faham? Maksudnya daripada A nak pergi ke B, B nak pergi ke C, hang jangan duk otak. Aku tahulah daripada sini nak pergi sini berapa minit. Daripada sini nak pergi sini berapa minit. Dia boleh tahu dah, sebab tu bangsa Quraisy Allah Ta'ala dah pun sebut dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Lepa ni adalah satu bangsa yang cukup memberikan tumpuan penuh kepada bab perdagangan. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga pernah terlibat dalam urusan perdagangan untuk satu perjalanan yang juga jauh. Jadi untuk bab berjalan jauh,
daripada Masjidil Haram, tandaan Mekah, nak pergi Masjidil Aqsa, nak kira mai satu malam, benda tu bukan benda betul bagi orang Quraisy pada waktu tu. Orang beriman pada waktu tu bila dengar Nabi kisahkan perkara ni, mereka mula tempak kepala. Mereka tepuk dia. Dia kata, what pergi cerita lagu ni? Kata ni benda ni dah jadi pelik ni. Muhammad dah tak macam dia yang sebenar. Mereka duk kata Nabi Muhammad SAW dah out of mind. Bahkan perkataan Sayyidatina Aisyah begitu merisaukan bila kita bersebut dan kita baca. Kata Sayyidatina Aisyah, fataraddan nas. Manusia murtad pada waktu itu. Yang beriman kepada Nabi. Yang telah pun mengorbankan seluruh kehidupan mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi bila mana datang jangkauan, jentikan sedikit peristiwa Isra wal Mi'raj yang ditandakan dengan kalimah Maha Suci Allah, ada di kalangan para sahabat pada waktu itu yang pada mulanya beriman, kembali goyah dan mereka meninggalkan Nabi SAW. Bagaimana kedudukan orang kafir Quraisy? Orang kafir Quraisy kata Sayyidatina Aisyah, mereka gelak, ketawa, berguling-guling sehingga menepuk-nepuk tanah. Gelak dekat Nabi. Gelak tu tak apalah, gelak sebab anak gelak lah. Tapi gelak sambil duk kata, ni yang pada ikut. Orang macam ni yang kata dia bawa kebenaran. Orang macam ni yang kata dia membawa hampa kepada benda yang baik. Orang macam ni yang tak betul akal dia. Kena gelak bang. Sebab tu orang yang beriman dah mula rasa, satu tekanan besar. Sampai ke tahap mereka gelak, tepuk tanah. Dan kemudian hiruk pikuk di depan Nabi SAW. Abu Jahal yang duduk di belakang. Dia duduk dalam bahagian ulasan lah, kan, dekat tempat Hasbullah orang duduk tu. Dia duduk Ferdinand kan, dia tengok pada jauh. Daripada hujung dia nampak, dia tengok keliling, dia kata api. Dalam situasi tu semua pakat tak puas hati dengan Nabi SAW. Maka dia tersenyum sinis. Dia kata biar, hari ni lah Muhammad. Hari ni Muhammad last. Tak ada siapa lagi yang akan percaya dekat dia. Pasal bukan aku yang buat, dia sendiri buat. Dia sendiri yang melondehkan segala benda yang tak betul di depan semua orang Mekah dengan kalam dia sendiri. Maka hari ini tak perlu lagi aku nak susah payah nak jatuhkan Muhammad sebab karakter dia telah dibunuh dengan dirinya sendiri. Maka datang satu orang pembesar Quraisy kata dekat Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, apa yang kau ketawakan? Ketawa Muhammad ini tak lewat parah. Muhammad SAW yang diletakkan sebagai nabi dan utusan daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala, daripada semua orang beriman sudah tidak mampu lagi untuk diperbetulkan sebab dia dah cerita benda yang tak boleh masuk akal." Maka pembesar yang seorang ni beritahu, "Wahai Abu Jahal, kalau takat yang tak terima, yang tak beriman, yang tak puas hati ni adalah AJK kebersihan, exco rekreasi, hak yang hobi dia mengumpul stem hak biasa-biasa ni, yang tu normal lah. Yang tu normal, tak ada masalah. Kalau mereka ni tak puas hati pasal Nabi cerita, itu normal. Tak ada apa satu benda pun yang boleh, orang kata apa, tak hingga apa pun dekat Nabi. Tapi kalau satu orang ni, dia pun bagitahu kata Muhammad adalah satu orang yang out of mind, Muhammad SAW ada satu orang yang tak boleh pakai, satu orang ni dia boleh kata Muhammad cerita tu semua adalah dusta, maka bukan dekat Muhammad. Ajaran dia, seluruh empayar pembinaan watak akidah itu, semuanya akan hancur lebur, diluluh lantahkan oleh satu orang ni. Siapa dia seorang tu? Maka pakat duk cari siapa dia? Maka dijawab kepada Abu Jahal, lelaki itu adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah. Maka Abu Jahal pergi cari. Dia tengok, tak ada pun. Kalau Allah tak apalah, boleh scan MySejahtera, tengok dalam tu, dia kata kan. Dia tak ada, pergi tengok, tak ada. Abu Bakar tak main. Kita tak pergi panggil ke orang tu. Panggil. Abu Bakar tak ada. Maka bila dia tengok Abu Bakar tak ada, apa dia buat? Dia pun tinggal kerumunan yang tengah duk tak puas hati dengan Nabi. Dia bawa beberapa orang pergi rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar dekat dengan kawasan Masjidil Haram jugalah. Kalau tuan-tuan biasa tengok ada Hotel Hilton ke apa. Hotel Hilton tu, tapak tu. Jangan pergi tanya tingkat apa Abu Bakar duduk. Dah, Hotel Hilton tak ada lagi. Tapak rumah Abu Bakar. Jadi dia pun pekat pergi rumah Abu Bakar, panggil Abu Bakar. Abu Bakar pun keluar. Dan Abu Jahal, sekali lagi, dia meletakkan basmah, cok mohor nama dia. Siapa dia? Dia lah orang pertama yang menceritakan Isra' Mi'raj kepada Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan tak tambah tokok apa pun. Dia panggil Sayyidina Abu Bakar, dia pun cerita. A, B, C, sampailah habis. Dan kemudian dia tanya, hang percaya ke? Sayyidina Abu Bakar pun kali tengok dia kata percaya. Weh, gagak. Dia daripada Mekah, dia pergi Masjidil Haram. Lepas tu dia naik langit, turun langit, dia balik main Mekah. Satu malam. Hang percaya? Percaya. Kata agak-agak percaya. Hang pun biasa berdagang, aku pun biasa berdagang, dia pun biasa berdagang. Kita ni kalau kata nak tala pergi ke
Syam, nak pergi ke Baitul Maqdis itu kurang-kurang kita kena ambil masa 40 hari. Tu pun guna unta yang standard Puspakom. Unta biasa ni. Hak sepoket 46 tau. Hak spray WD 2 kali setahun. Pack standard 40 hari bang. Unta biasa 40 hari. Kalau kata hang jenis naik unta merah, Lamborghini Aventador, road tank saja setengah ton 38,400. Hak tu kalau kata pi ke Syam, Baitul Maqdis akan ambil masa 30 hari. 30 hari pi. Bukan 30 hari pi balik, 30 hari pi. Kalau biasanya 40 hari pi. Muhammad kata sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kata dia pi semalam. Dia pi semalam, dia balik semalam. Hang kata betul? Betul. Weh, agak-agak. Kalau kata kita tengok balik dengan teknologi pengangkutan hari ni tuan-tuan. Titik Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, direct line. Tuan-tuan buka lah Google tu. Tarik main satu line, dia akan dapat kurang lebih 1,239, 1,240 km direct. Direct line. Kalau kita naik kapal terbang, kena turun pergi Jordan. Daripada Jeddah, turun pergi ke Jordan, 45 minit kurang lebih. Lepas tu kena ambil jalan darat pula. Baru boleh masuk Masjidil Aqsa. Kurang lebih dah dalam sejam, 2 jam ke 3 jam. Kalau kita naik kenderaan darat biasa, kita kena menempuh perjalanan jalan yang ada lah 2,066 km. Berapa lama nak kena hadap? 35 jam. 35 jam. Sebab tu orang Mekah bila dengar Nabi cerita Isra' daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa satu malam, benda ni abang panas agak-agak nak otak pun. Mereka punya fikir lagu tu. Orang tanya kita hampir KL berapa jam? Daripada mana? Sungai Dua. Kita kata pergi 1 jam. KL 1 jam. Agak-agak. Hang berapa jam? 4 jam. Oh, kita teruk tu 4 jam. Aku pergi sejam. Pergi balik sejam penuh. Pasal aku pakai 1 jam. Mana pernah pakai 4 jam. Hang pakai kaki kot. Satu tangan kiri, 2 lagi buka kaki. Pergi KL 4 jam. Pergi Johor 4 jam. Pergi Melakau 4 jam. Cuba pakai jam 1 lah. Pergi mana pun 1 jam. Macam malam ni terlupa pakai, jadi tak ada jam lah. Kan? Nanti melawak kita catat lah, kita pungah kita. Jadi sebabkan benar tu, maka kata Syekh Hawa dalam kitab Fiqh Sirah, ketika Nabi menceritakan tentang Isra' Mi'raj, Isra' tu memang orang kafir, orang Quraisy, bukan teka orang kafir yang beriman dan tak beriman, memang mereka fokus. Bila Nabi mula cerita Ma'rij, Nabi cerita Mi'raj, daripada Masjidil Aqsa naik ke langit Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, setiap lapis langit jumpa para Nabi, sampai terima solat, turun patah balik untuk dapatkan 50 waktu, kemudian naik balik minta kurang. Kita pun dengar lah sampai 50, naik 45. Sampai tinggal 5 tu dia bunyi pula. Kalau Nabi naik Allah tu, aduh. Kan dapat 5 waktu lah. Dia kata, awak lah Nabi pergi turun. Kalau Nabi naik pula, kan lagi sempoi dia tak. Tuan-tuan, kalau 50 waktu kita nak sembahyang berapa? 1 hari 24 jam. 50 waktu bagi dengan 24 jam, kurang lebih. Setiap 28 minit, 1 waktu solat. Masjid Al-Marbawi ni, signboard tak ada buat tu. Kalau kata nak jadi cari Tok Bilal saja, 320 orang. Nu azan 28 kali, 28 minit, setiap 28 minit satu solat. Ada 50. Kan? Kalau kata Tok Imam, nak kena standby 120 orang paling kurang. Tok Syok pukul keliling, naik api. Subuh bukan dekat 2 sesi, tak ada 4 sesi. Jenuh kita. Tapi pasal Allah Azza wa Jalla wa Ala, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, mentaklifkan 5 waktu solat bersamaan dengan 50 waktu. Sebab tu nak pergi solat tu dia punya tarikan graviti maksiat, tarikan graviti segala benda untuk kita tinggalkan tak begitu besar. Sat nak check sat Shopee, depa kata ada live apa agak. Buka, masa buka pukul 7. Masa tutup telefon tu dah pukul 8 suku, maghrib uyuk. Nu pasal dia duduk main lagu tu. Lepas tu bila sebut kata Mi'raj, orang kafir Quraisy depa tak ambil pot. Kata set awal depa tak mau tahu, waktu tak mau tahu. Tapi yang ni pasal depa lalu jalan tu. Macam contoh tu kita lah. Kita pergi satu tempat kawasan tu, kalau macam contoh untuk kuliah ke apa ke, kawasan tu kawasan laut. Kita cerita bab ikan, kita cerita bab perahu. Lepas nanti usaha kita tebak. Kan? Kita pergi orang belah darat ni sikit. Kita duk abang kata tanam padi, hampir sampai benih 216 ke 297 ke, pakai peradan ke, cak tikui ke apa ke, dia nanti usaha kita. Anak menaik apa kubuk tar MP3 ke, MP2 ke pakai jentani ke, dia satu macam trigger. Boleh faham Jadi orang Mekah bila cerita Isra' Mi'raj, Isra' tu trigger dia. Memang memicu betul. Pasal depa memang tandaan yang Allah Taala sebut, rihlatash syita'i was-saif. Orang Quraisy jangan duk sembang bab depa dengan depa bab logistik dengan perdagangan. Depa cukup faham benda tu. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya benar. Muhammad SAW bercakap benar. Hang pun tahu dia cakap benar. Daripada kecil sampai ke lala ni dia tak pernah menipu.
Takkanlah pasal benda ni dia nak menipu? Merepek. Muhammad SAW pasti bercakap benar. Dan kata Sayyidina Abu Bakar kepada Abu Jahal dalam dua riwayat. Yang pertama dia kata, wahai Abu Jahal, kalau takat benda langit datang bertemu dengan Muhammad pun aku percaya. Tambah pula Muhammad naik bertemu dengan benda langit, lagilah aku percaya. By a snapping finger, benda simple. Benda tak ada masalah, memang aku percaya. Yang kedua, yang lebih menggetarkan. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Ahlul Quraisy. Dan riwayat juga menyebutkan ya Ahlul Mekah. Sekiranya di depan aku ada satu dinding berwarna hitam. Dan Muhammad SAW mengkhabarkan kepadaku, wahai Abu Bakar, dinding itu berwarna putih. Nescaya yang benar adalah Muhammad SAW. Yang menipu adalah mata aku. Tuan-tuan, ini tingkat kedudukan, potensi dan posisi. Satu orang yang mendapat gelar tabal daripada Nabi SAW. Mewarisi satu sifat mulia bagi Nabi SAW. Iaitulah As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Pada dalil itu ada syaddah. Nak abang kata sekecil-kecil benda, serumit-rumit perkara, serenyah-renyah perbuatan yang Nabi lakukan, sehinggalah sebesar-besar alam perkara yang Nabi buat, semua dibenarkan. Apakah hakikat kebenaran yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar bila meneladani dan juga menyantuni Nabi SAW? Sayyidina Abu Bakar bertindak pada kedudukan membenarkan kebenaran dengan benar-benar membenarkan. Allahu Akbar. Inilah hakikat sebenar keimanan yang dipegang oleh satu orang yang kata Nabi, sekiranya ditimbang ukur seluruh iman manusia di seluruh dunia, nak menyamai satu hamba Allah ni takkan mampu, tuan-tuan. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar meninggalkan Abu Jahal yang duduk dalam keadaan bela. Pasal dia tak boleh nak kepak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun berjalan. Sampailah dekat Ijaz Ismail, Sayyidina Abu Bakar nampak orang pekat duduk rumah ni. Depan Nabi, Nabi masih berdiri. Nabi duduk tengok. Ada beberapa persoalan kecil Nabi jawab. Orang tak puas hati, orang tanya bukan untuk tahu jawapan, orang tanya cuma nak gelak. Nabi cerita, beritahu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa satu malam. Muhammad SAW hampir berapa malam? Satu malam. Nabi sebut satu malam, pakat gelak tepuk tanah, tuan-tuan. Macam mana kita nak letak muka sebagai orang beriman pada waktu tu, melainkan duduk dalam keadaan cari jalan nak keluar daripada tempat tu. Maka datang Sayyidina Abu Bakar membunuh segala fitnah yang ada di depan Nabi SAW. Di saat Sayyidina Abu Bakar sampai di kerumunan manusia, Nabi digelak tawakan oleh kelompok Quraisy. Sayyidina Abu Bakar daripada jauh memanggil Nabi SAW, Ya Rasulullah SAW. Orang yang duduk tengah cakap, duduk kutuk Nabi ni semua senyap. Pasal apa senyap? Sayyidina Abu Bakar jerkah dengan jerkah yang kuat. Panggil Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar sengaja panggil dengan panggilan kuat supaya orang tak tumpu untuk bercakap tapi tak kali perhatian untuk Sayyidina Abu Bakar. Kan macam kita duduk dengar orang duduk bersembang apa ni, tiba-tiba satu orang hamba Allah mai, dia buka pintu, Assalamualaikum. Kita pun berkat kali tengok. Tak ada bercakap, semua senyap. Pasal duduk tengok. Oi, Sayyidina Abu Bakar dah sampai. Yang ni sudah bagus. Kita nak tengok apa respon dia. Maka Sayyidina Abu Bakar pun berjalan. Derap langkah tapak kaki Sayyidina Abu Bakar diperhatikan dengan penuh rumit oleh kelompok kafir Quraisy. Sebab Nabi SAW sedang berdiri di Ijaz Ismail menantikan kedatangan sahabat dia, kekasih dia, pak mertua dia, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Abu Bakar sampai di depan Nabi SAW, kemuncaknya yang ditunggu itu, kata Sayyidina Abu Bakar, Ya Muhammad SAW, Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya apa yang kau beritakan adalah benar. Dan tidak ada yang tidak benar. Semua benar. Orang yang beriman pada waktu itu kembali. Dah mula, betul ya Sayyidina Abu Bakar percaya, kita kena percaya. Pasal Sayyidina Abu Bakar percaya. Dia yang kita punya, orang kata, ekor harimau ni. Kepala panggu dia pegang. Kita kena ikut lah. Jadi orang kafir Quraisy pula dia fikir, Abu Bakar boleh percaya, siapa pula? Sayyidina Abu Bakar tak sempat nak buka ruang, Sayyidina Abu Bakar terus beritahu. Cuma untuk menambahkan keyakinan. Bukan tak percaya, tambah keyakinan pada semua. Di kalangan Quraisy, di kalangan Ahlul Quraisy ini, mereka ada yang baru balik daripada Masjidil Aqsa. Mereka ni baru balik ni, ada 2-3 kafilah pedagang yang baru balik. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar kat Nabi SAW, boleh tak? Kalau panggil 2-3 orang yang baru balik ni, untuk mereka tanya pasal Masjidil Aqsa. Sebab mereka tak puas hati tentang perjalanan Masjidil Aqsa. Kalau bak pi 1 malam, 2 malam, yang tu bukan isu dia pi ke tak? Sampai ke tak? Yang tu yang Sayyidina Abu Bakar nak buat. Kemudian Nabi SAW memberikan izin pada Sayyidina Abu Bakar. Silakan. Sayyidina Abu Bakar turun, beritahu dekat semua orang, siapa yang geng baru balik baru ni? Hak yang baru balik daripada Syam. Baru balik pada Masjidil Aqsa. Hampa, keluar mai. Dalam riwayat Ibnu Ishaq kata ada berbelas orang yang terlibat dalam kafilah perdagangan tersebut, caravan perdagangan tu. Maka mereka pun berkumpul depan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bagi kata dua. Sekarang kamu boleh bertanya kepada Muhammad SAW tentang Masjidil Aqsa dan perihal perkara sekitarnya. Dan kalau Muhammad SAW jawab benda tu betul, kamu juga kena mengatakan betul.
Tapi kalau Muhammad menjawab itu dengan jawapan yang salah, maka kamu juga kena mengatakan itu jawapan salah. Deal. Maka mereka pun mai depan Nabi SAW. Dan kemudian dalam satu riwayat, Nabi SAW menyatakan betapa Allah Ta'ala tajallikan kedudukan dan penampakan Masjidil Aqsa keseluruhan Baitul Maqdis di depan Nabi SAW pada kerangka ukuran luas 36 ekar itu dibentangkan sebentang-bentangnya depan Nabi SAW. Dalam satu riwayat, pembentangan itu berada di kawasan dekat dengan rumah Uqail yang duduk dekat dengan kawasan sekitar Kaabah. Kemudian ditanya soalan pada Nabi SAW berkenaan Masjidil Aqsa. Warna dinding kotanya, kedudukan Masjidil Aqsa-nya, pokok kayu yang ada di bahagian luar kota Al-Quds. Semua ditanya dan Nabi jawab satu demi satu. Yang bertanya dengan muka juah dan riak, bila mana Nabi menjawab, mereka tertunduk dan tersungkur dengan malunya mereka. Seorang demi seorang diletakkan dan dibenamkan, ditenggelamkan segala kebongkakan mereka dengan soalan yang ditanyakan. Dan kemudian bila selesai dah semua pertanyaan, Nabi SAW jawab, maka orang-orang yang kafir tadi diam membisu 1000 bahasa, tak berani nak kata apa. Hang duk gelak kuat, hang bisa sampai Masjid Al-Aqsa. Aku tak bisa. Tapi lepas sampai tu lepas tanya Muhammad kata betul Muhammad nampak benda hak lepa nampak juga. Jadi mengkelan tak boleh kata apa, senyap habis. Yang beriman pula dia jadi satu macam Dia kata, bapa berhutau. Inilah Nabi kami. Dia mana pernah murung, yang murung tu apa? Nabi kami tidak pernah langsung memberikan benda-benda yang bohong dusta. Dan kami beriman dengan Nabi kami, Muhammad SAW. Pakat seronok oleh orang beriman. Dia kembali duduk dalam kedudukan momentum keimanan yang selayaknya pada waktu itu. Dan pakat seronok ni. Sayyidina Abu Bakar pun dah habis jumpa dengan Nabi SAW. Dan dah nak berundur, nak turun dah daripada Hijr Ismail. Maka kata Nabi SAW, wahai Quraisy, sesungguhnya dalam perjalanan pulang, Isra' Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ketika aku berada di atas Burak, aku dapati ada satu kafilah pedagang yang sedang dalam perjalanan menuju ke kota ini. Dan kafilah pedagang ini, kepala unta mereka, dia unta, dia keluar banyak unta, bukan bawa seekor dua, pasal nak bawa barang dagangan ni banyak. Jadi untuk makan minum pun kena sembelih unta juga. Jadi unta dia banyak. Cuma unta ni dia akan lantik satu tocu, satu mandor di kalangan unta jugalah, untuk diikatkan tali sebagai tanda dia ni adalah ketua. Dan tali itu pula kena ada warna. Sebab nak abang kata mereka ni caravan ataupun kafilah pedagang apa. Yang ni kalau kata geng ni, dia akan ikat tali merah. Hak ni color kuning, hak ni color hijau, hak ni color putih. Macam lori tanah belah kita lah. Hak ambil tanah belah gokpu, kepala uring. Hak ambil belah juru, dia ambil color purple, kepala dah. Kepala lori tanah tu. Kalau dia ambil belah, apa nama ni, tikam batu ni, dia ambil kat kepala putih. Lepas tu dia bubuh stiker pula depan, beban. Dia bubuh tang tu lah stiker jerung darat. Hak ni pula bubuh stiker hashtag kami tak amai. Kan? Macam-macam lah. Nak abang kata lepas geng lain-lain lah. Jadi Nabi sebut, ada kafilah pedagang ni, kepala unta, maksud dia ketua unta-unta tu, diikat dengan tali merah. Cuma kata Nabi, ketika dalam perjalanan tersebut, Nabi sebut, kafilah pedagang ni, mereka sedang mencari unta mereka yang hilang. Nabi duduk di atas Burak view. Nabi nampak tak mana unta tu pergi. Unta ni pun amat albab punya kambing lah. Kan? Dia ikut suka dia pergi talau tak mana. Perjalanan malam, bukan siang. Maka bila sebut berkenaan benda tu, unta tu tadi, Nabi nampak. Dan bila Nabi nampak, Nabi beritahu dekat kafilah pedagang di bawah tu, wahai Fulan bin Fulan, sesungguhnya unta kamu yang hilang berada di lembah sekian-sekian. Pergilah kamu untuk mendapatkan unta kamu. Dan Nabi sebut, dan aku nampak mereka ikut perkataan aku. Dan mereka pergi ke lembah yang aku maksudkan. Dan mereka menjumpai unta mereka yang hilang. Dan mereka kembali kepada rut perjalanan perdagangan untuk datang ke Mekah. Wahai Quraisy, kafilah pedagang ini akan sampai dalam masa 3 hari. Tuan-tuan, orang beriman, mereka tak ada masalah. Hakikat mudah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bagi orang beriman, hakikat ketenteraman dia mampu diraih adalah kerana dia hanya berpencak pada kalimah sami'na wa ata'na. Sebab dia tahu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi wakil kepada kami. Maka dia serahkan sebulat-bulatnya kepada urusan Allah Azza wa Jalla wa ala. Maka mereka tak ada masalah. Tapi orang tak beriman ni, mereka mula fikir, nak hantar satu orang picek pun nampak macam
Teruk sangat, nampak macam hemoi teruk sangat. Lah ni buat relax sudah. Pasal mereka pun penuh dengan arrogant dan ignorant, bongkak dan juga sombong dengan Nabi SAW. Menolak apa yang Nabi sampaikan. Tapi dalam masa 3 hari itu, tidur tak lena, mandi tak basah. Pukul tak kena. Bobok ni. Sampai hari ketiga, menjelang pagi, secercah cahaya mentari, menyembah di tanah bumi. Maka mereka berkumpul di kawasan utara, kawasan Mekah, pintu di bahagian Jufah. Sampai dekat pintu kota, di hujung tanah sana mereka nampak Fata Morgana, di baliknya datang sekumpulan pedagang yang menaiki unta. Dan benar kata Muhammad SAW, unta yang paling depan adalah unta yang diikat dengan tali berwarna merah. Kemudian semakin mendekat kafilah pedagang itu, tak tertanggung rasa ingin tahu di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Berdebar hati mereka, memendam segala rasa, bukan untuk mendapatkan kebenaran, tetapi nak memastikan adakah Muhammad SAW mampu untuk dijadikan sekali lagi bekal, berkata bahawa dia adalah orang yang melakukan pendustaan. Maka meluruh mereka pi dekat kafilah pedagang tu. Sampai dekat kafilah pedagang tu, pakat rumun Nabi. Terus tanya, adakah kamu daripada Syam? Ya. Adakah kamu ketika mana dalam perjalanan telah hilang unta kamu? Ya. Adakah kamu telah mendengar satu suara dari langit menyatakan unta kamu berada di satu-satu lembah? Ya. Dan kamu ikut suara tersebut dan kamu jumpa unta kamu? Ya. Dan kemudian kamu balik semula untuk datang ke Mekah? Ya. Soalan dia, adakah kamu tahu suara siapa? Dia kata, mana nak beritahu? Kami mana nak tahu? Kami cuma dengar suara, dia beritahu unta kami hilang ada tani. Dan kami pun pergi dekat tempat yang ditandakan dan memang jumpa unta kami dan kami terus. Hang tahu tak suara siapa? Tak tahu. Hang nak tahu tak suara siapa? Habis tu suara siapa? Itulah suara Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy tolong beritahu. Suara tu suara orang Quraisy. Depa seronok. Tu pun sampai tertera tu pun balik mai Mekah, mangkak ubi betul tak? Tak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Abu Jahal sebagai contoh. Sebelum saya terlupa. Ditandakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Abu Jahal, bukan Abul Hakam, dikenakan oleh 2 tragedi, 2 insiden. Yang pertama sebab dia membunuh syuhada pertama dalam Islam, Sumayyah binti Khayyat, ibu kepada Ammar bin Yasir dan isteri kepada Yasir. Dia telah membunuh Sumayyah binti Khayyat macam mana tuan-tuan? Dalam satu bentuk cara pembunuhan yang paling bodoh kata Nabi. Iaitulah dengan menikam daripada celahan kaki tombak. Tombak tu ditikam daripada celahan kaki, celah kelengkang, sampailah keluar muncul tombak di kerongkong. Dan Nabi bila tengok cara pembunuhan tu, Nabi kata tak ada orang yang paling bodoh buat cara bunuh macam ni. Hang boleh bunuh macam-macam cara, tapi cara ni adalah cara yang paling bodoh. Maka kerana itulah Nabi menggelarkan dia sebagai bukan lagi bapa cerdik, tapi bapa bodoh. Yang kedua, dikenakan apa? Dia dipanggil Abu Jahal. Sebagai ulama mengatakan Abu Jahal dipanggil Abu Jahal kerana dia adalah satu orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy, yang juga merupakan ahli Darun Nadwah. Tapi dalam masa yang sama, orang yang menentang Nabi, dan dia juga adalah orang yang suka untuk dengar Quran. Abu Jahal. Betul, Abu Jahal ni dia ada satu, dia punya, selain daripada suka duk jumpa Nabi tanya berita, dia adalah orang yang akan ambil masa untuk intai-intai Nabi. Ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, Nabi menyampaikan ajaran, sebaran dakwah. Ketika Nabi berada di rumah Arqam ataupun rumah Sayyidina Abu Bakar. Dia ada 3 orang. Satu masuk Islam, Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam. Tapi Abu Sufyan pun minat Quran juga. Satu lagi Akhnas bin Syuraiq. Satu orang yang sentiasa menghina dan juga mengkritik Nabi SAW. Sehingga kan dalam satu riwayat menyebutkan Allah Ta'ala turunkan ayat khusus berkenaan dengan Akhnas bin Syuraiq ni. Kemudian yang ketiga adalah Abu Jahal. Abu Jahal dia suka dengar Quran. Dia pun suka mengintip. Sampailah satu ketika, mereka pun tak tahu kata 3 orang ni duduk dengar apa yang Nabi duduk baca. Seorang duduk di hujung ni, seorang duduk di kanan, seorang duduk di kiri. Kemudian bila balik, jerembak. Bila jerembak, dia kata, "Apa main mana?" Kata, "Apa main dengar Muhammad duduk baca Quran kan?" Dah. Ingat malam ni lah, esok jangan main dah, aku tak mau tengok muka hangpa. Esok malam main lagi 3 orang. Duduk main lagi, duduk dengar lagi Nabi baca. Sampailah satu ketika Nabi berdehem. Nabi tahu Nabi sedang diintai oleh mereka. Berlari habis perempuan ni. Jerembak pula. Kata, "Lah hangpa main juga." "Hang pun main kat Abu Jahal?" Hang kata, "Jangan main, hang pun main." Kan? Abu Sufyan tanya kat Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, adakah pada pandangan kamu Muhammad ni orang yang pendusta?" Abu Jahal kata, "Setakat aku kenal, Muhammad ni tak pernah berdusta. Sampai keluar dia tak ada bohong." Habis tu yang duk tentang dia pasal apa? Hang kena tahu di Mekah ni ada satu kabilah Bani Hashim, ada satu kabilah Bani Makhzum. Aku Bani Makhzum, Muhammad Bani Hashim.
Bani Hashim ni daripada Abdul Manaf bin Qusay, anak pada Abdul Manaf Hashim, anak pada Hashim Abdul Muttalib, anak pada Abdul Muttalib turun ke Abu Talib. Mereka lah orang yang menjaga dua majlis utama ketika mana musim haji, iaitu majlis rifadah dan juga siqayah, iaitu majlis yang ditubuhkan exco memberi makan dan minum orang yang datang buat haji. Dan benda tu Bani Makhzum memang nak sangat. Kami duk lobby nak dapat benda tu, tak pernah dapat. Kalau kata Bani Hashim duk bagi makan orang susah, kami bagi makan orang susah. Bani Hashim duk tolong orang susah, kami tolong orang susah. Bani Hashim bantu anak yatim, kami bantu anak yatim. Tapi pasal apa kami tak dapat untuk jadi exco tu? Kami tak mampu untuk jaga majlis tu. Bahkan lebih dahsyat lagi hari ni, seperti mana yang hantar, keturunan Bani Hashim, salah seorang tu mengaku Nabi. Muhammad SAW mengaku Nabi. Dan semua orang pastinya percaya sebab dia tak nak menipu. Cuba kamu bayang Bani Makhzum, ada satu orang mengaku Nabi. Hang nak percaya? Abu Jahal kata kalau dia mengaku Nabi. Kalau Abu Jahal mengaku kata dia Nabi. Dia tanya kat Abu Sufyan, hang nak percaya kata aku Nabi? Agak-agak hang Nabi. Aku pun tahu hang geng plastik hitam je geng. Kan? Orang bulan Rejab suruh pergi mengaji kat pondok, hang pergi buat pondok. Lah pun mujur pula Syed Lugok tu depa penat habis dah. Malakov tak ada, lahap miang tak ada. Kalau tidak dulu lah, dia nanti bubuh keliling banner masjid mana punya ceramah, dia pun buat pondok. Bini tanya abang pergi mana? Pergi pondok. Bagus bulan Rejab, mek kan pergi mengaji baru dah. Pergi buat untuk share location tu bagi tetap nak try. Ni dia kata try tengok hantar food panda boleh sampai. Lah dah try. Kita suruh pergi pondok, pergi mengaji bab fiqh siam. Bukan nikah siam, fiqh siam. Fiqh tentang puasa ni, law ni. Sebab nanti masuk bulan Ramadan, kena all out untuk ibadat. Bukan kata untuk halaqah bab-bab hukum batal puasa, syarat sah. Dah. Law ni kena settle yang tu. Masuk bulan Ramadan, tak payah kita duk fikir dah. Sebab tu Abu Jahal kata aku tak boleh lawan dah yang tu. Sebab tu aku tentang dah. Jadi Abu Jahal, dia menentang Nabi bukan sebab kebenaran yang dibawa, bukan disebab kepribadian Nabi yang cantik, tetapi disebabkan oleh kebangsawanan dia. Semangat kebangsawanan dia tu masih lagi menular dalam diri. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut kata benda ni, antara perkara yang terakhir yang kita nak sebutkan kepada tuan-tuan, letakkanlah kondisi kita pada kedudukan nilai kerangka keimanan yang paling jitu dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setiap apa yang Nabi buat adalah perkara yang Allah Ta'ala titah perintahkan. Ia bukan berlaku dikarenakan oleh inisiatif kreatif Nabi. Setiap kunjungan perbuatan Nabi, Nabi berkahwin, itu bukan dikarenakan oleh pilihan inisiatif kreatif Nabi. Nabi sendiri nak, tidak. Wahyu yuha. Allah jualah yang bergerak detikkan dalam hati Nabi untuk melakukan perkara demikian. Nabi melakukan perjalanan hijrah sebagai contoh. Itu juga adalah dikarenakan takdir tentu daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Walaupun hijrah ada pada 4 komposisi. 2 ke Habsyah, 2 lagi adalah ke Taif dan juga ke Madinah. 2 ke Habsyah ni Nabi tak turut serta. Kenapa? Sebab wahyu yuha. Allah Ta'ala yang memberikan izin untuk para sahabat, bukan untuk Nabi SAW. Dan sebab tu, untuk hari ni, sekadar terakhir untuk kita sebutkan, ya, kita kena tahu Nabi adalah satu orang manusia. Nabi juga memiliki fitrah kemanusiaan yang biasa. Tetapi, biasanya Nabi bukan sama macam biasanya kita. Yang ni kena betul. Hakikatnya kita hari ni, kita terlalu teruja nak menyatakan Nabi adalah orang biasa macam kita. Kena jaga. Ya, benar Nabi adalah manusia biasa. Tetapi biasanya Nabi bukan macam kita punya biasa. Nabi punya biasa puasa Isnin Khamis. Kita. Nabi punya biasa puasa Yaumul Bid. Kita. Nabi punya biasa istighfar 71 kali sehari. Kita. Nabi punya biasa solat malam 70 rakaat. Kita. Nabi punya biasa adalah duduk dalam keadaan 1 rakaat 5 juzuk 4 halaman. Kita. Tuan-tuan. Sebab tu jangan kita duk pi penat kita, duk turun Nabi, kita pi letak satu jajaran. Tak betul. Cukup takat kita tahu kebiasaan Nabi adalah satu kebiasaan yang belum mampu untuk kita takluki. Dan jangan pernah kita turunkan untuk letak kita. Sebab tu bila kita duk punung letak kat kita, maka pada kalimah asra bi'abdih, maka kita duk fikir dengan kepompong fikir kita yang penuh dengan keterbatasan. Mana mungkin kita nak fikir buruk laju tera mana. Ada orang duk kaji yang selalu kita bawakan dalam kempen Isra Mi'raj kali ni. Ada orang kaji berkenaan buruk sejauh mana. Kalau kata buruk ni ambil kelajuan cahaya, dia boleh pergi takat mana? Apakah kaedah prinsip yang digunakan oleh buruk ketika mana nak sampai Masjidil Aqsa? Dia break tu guna prinsip apa?
Prinsip Pascal kah? Kalau pakai Pascal, apa teori dia pakai? Pneumatik ke hidrolik kah? Ketika mana duduk meluncur di atas langit, adakah dia melalui satu tempat yang dinamakan subtropical jet stream ataupun polar jet stream pada kedudukan altitude tertentu? Bagaimana pula Nabi SAW boleh bercakap-cakap pada kedudukan altitude tertentu, sedangkan pada setiap terobosnya kita setiap lapisan langit, kedudukan oksigen untuk kita hirup, untuk kita bernafas, dia akan turun. Even untuk Gunung Everest 8848 meter punya tinggi, duduk di atas kemuncak, kita punya kedudukan oksigen cuma 1/10. Nak bercakap bukan ruang untuk kita dah. Yang ni bicaranya bukan 333 km, sama dengan kedudukan ISS tempat Syekh Muzaffar Syukur sampai. Tak, lebih daripada tu. Kata Profesor Dr. Profesor Insinyur Ismail daripada UTM, betapa kalau dengan kelajuan, hanya memiliki kelajuan cahaya 300,000 km satu saat, kalau itulah kelajuan Buraq, maka dia perlu mengambil 8 jam untuk sampai planet Pluto. Nabi bicaranya bukan planet Pluto. Mencecah sampai Sidratul Muntaha. Satu tempat yang tak boleh nak dijelaskan oleh nilai-nilai faham prinsip-prinsip kosmologi dan astronomi. Namun begitu juga bila kita tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj, di kalangan umat terdahulu, mereka menjadikan ia sebagai inspirasi yang mencetuskan ledakan teknologi dan juga sains dalam pembinaan watak tamadun masyarakat dunia yang dikepalai dan diketuai oleh umat Islam. Sebagai contoh, Ibnu Sina, dia terinspirasi dengan Isra Mi'raj dalam bab Syaqqus Sadr, pembedahan dada. Disebabkan oleh ada peristiwa belah dada yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Ibnu Sina rasa terpanggil untuk mengkaji betapa satu orang itu ketika hidup dia boleh dilakukan pembedahan ke atas dia dan dia boleh hidup. Selepas pembedahan tu dia boleh hidup. Dengan syarat dia tahu cara nak buka dan tahu cara nak tangkuk balik. Dan Nabi SAW melalui pembelahan dada ini, paling tidak melaluinya sebanyak 2 kali. Satu ketika berusia 5 tahun di bawah penjagaan Halimah binti Abu Zu'aib, iaitulah Halimatus Sa'diyah. Ketika usia Nabi 5 tahun, Nabi pernah mengalami proses pembelahan dada oleh malaikat yang sama. Dan kemudian adalah ketika mana berlakunya Isra wal Mi'raj, juga kena belah dada dan juga dimasukkan kembali jantung Nabi SAW yang telah dicuci dan diisi dengan hikmah. Dan hikmah inilah mungkin, kata satu orang ulama, yang menebas segala akal fikir yang menidakkan perjalanan Nabi naik ke langit itu. Sebab nak lepas setiap satu lapisan atmosfera, ada macam-macam lah. Dia akan kena ada satu kekuatan tujahan yang kuat lah. Momentum dia kena kuat. Sebab kita nak lawan graviti bumi ni kena ada kelajuan 28,000 km sejam. Baru boleh lawan graviti bumi. Hak yang tarik ni. Jadi kalau nak laju macam tu, bila dia boleh lepas awan, geseran udara akan mengakibatkan berlakunya pembakaran lebih besar. Bila berlaku pembakaran lebih besar, bahang benda tu akan memberi kesan kepada orang yang melalui benda tu. Tu tak cerita berkenaan G-force lagi. Adakah berlakunya apa yang disebutkan prinsip perjalanan Nabi itu diikat pada prinsip Bernoulli ataupun aerodinamik ataupun adanya prinsip-prinsip gelembung waktu yang Nabi lalui. Sebab Nabi boleh bercakap di atas langit dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, apa tu? Ya Jibril, apa tu? Kita baru naik bukit H, boleh sebut H lah. Sampai naik atas tu bukit H tu H. Hak tu lah boleh sebut. Dia kata menyesal aku naik hari ni. Hak tu kita, baru atas bumi ni. Ni Nabi atas langit, boleh tanya. Jibril, apa benda? Ni Jibril. Allah Rabbi. Sebab tu beruntung bagi orang beriman. Kerana apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala dah letakkan dah tumbang penebas dan juga penghalang untuk kita langkau daripada zon keterbatasan itu. Maka syukur. Sebab kita dah duduk dalam bab tu. Cuma bila kita tengok dalam Isra Mi'raj, ada juga satu orang, Abul Qasim Abbas ibn Firnas, lahir di Malaga tahun 801. Dia lah orang pertama dalam dunia yang memperkenalkan konsep penerbangan dengan meletakkan bulu-bulu burung pada satu benda yang dia buat macam pelepah burung tu, macam kepak burung. Dia bubuh bulu pada dia terjun. Dia adalah orang pertama yang duk cari teori terbang. Salah satu kenapa dia fikir teori itu dikenakan oleh peristiwa Isra Mi'raj pada perjalanan Isra yang dilakukan menggunakan Buraq. Yang kedua kata ulama, disebabkan dia terinspirasi daripada ayat 19 surah Al-Mulk yang kita duk baca. Alam yara ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Pernah dengar ayat tu? Ayat tu dia kaji, dia keluar pada masjid, dia keluar pada halaqah, dia fikir macam mana nak jadi orang boleh terbang. Macam mana burung boleh terbang dan dia buat benda tu. 1000 tahun lepas benda tu, baru main James Wright bersaudara yang memperkenalkan kapal terbang pertama di dunia. Kita pun angkat tangan James Wright bersaudara. Orang tanya saudara hang ada. Yang saudara kita ni Abu Abbas Ibn Firnas.
Abul Qasim Abbas bin Firnas, dia adalah saudara kita, saudara seakidah yang terinspirasi untuk melakukan kajian, pembinaan watak teknologi dan juga pengemudi ilmu sains yang menjadi bekal, contoh, rujuk, sandar daripada seluruh dunia untuk di-enrichmentkan, diperkayakan dan dibangunkan. Sehingga kita pada hari ini mampu memiliki setiap satu kebaikan yang ada di situ, titik-titik, embun-embun kebaikan yang diberikan oleh ulama terdahulu dalam mencermati dan juga menyantuni ayat-ayat Allah Azza wa Jalla wa Ala. Jadi, takat dulu perkongsian. Untuk malam ni saya bawakan dan saya hadapkan kepada tuan-tuan. Cuma saya mohon maaf, mungkin kerana perkongsian kita ini duduk dalam naratif yang mungkin tuan-tuan bisa dengar ataupun mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Cuma yang kita nak abang, 1001 perjalanan Isra' wal Mi'raj, kita boleh ambil antaranya adalah ini. Hari ini kita kena angkat kembali nilai Islam bukan untuk orang tapi untuk diri. Jadilah orang yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Jadilah kita satu orang yang bukan takat menjaga nama kita, bukan takat menjaga nama pasangan kita, bukan takat jaga nama ayah ibu kita, bukan takat jaga nama keluarga, tapi dah sampailah waktu untuk kita jaga nama Islam. Jadikanlah masjid-masjid yang Allah Ta'ala tandakan dalam Al-Quran itu sebagai tempat untuk kita angkat kembali tamadun kasih sayang sesama umat. Tempat ini adalah tempat dibinanya soft-soft atas dasar cinta. Disebabkan oleh cinta yang memekar di sinilah, maka berselerak dan direbakkan kepada masyarakat umat di luar sana. Tetapi kalau di sini, kita berpencak dalam gelanggang, tidak berpuas hati, bertembung rupa dan sebagainya di sini, maka di luar sana jangan tuan-tuan harapkan kebaikan bakal mampu untuk kita hirup. Kerana keburukan itu telah pun diacuankan di dalam tempat ini. Mana mungkin orang yang datang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat hati yang masih lagi berdengki sesama sendiri. Kita adalah satu umat yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu untuk menjaga rumah Allah. Tapi kalau kita tak mampu sedaya upaya untuk menjaga rumah Allah, setidaknya kita persiapkanlah orang yang bakal menggantikan kita, anak-anak kita, untuk mewarisi kebaikan diri kita yang kerdil ini. Supaya boleh disinambungkan. Mereka adalah mata rantai kebaikan untuk kita pada hari yang akan datang. Kerana itu tuan-tuan, semarakkan kembali Isra' Mi'raj dalam satu bulatan kebaikan, dan kita angkat semula nilai masyarakat dan umat ini menjadi umat yang terkedepan, bukan lagi perlu untuk melukut dan melutut di bawah timbunan redup-redup bayang kemungkaran dan kekafiran. Jangan lagi pernah berharap kepada orang yang tidak pernah beriman kepada Allah untuk menjaga kita. Hakikatnya kita hari ini kena jaga diri kita. Kita hari ini kena angkat iman kita. Kita hari ini kena jaga agama dan juga ummah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takkan mungkin orang yang selain daripada nilai keimanan ini akan berusaha dengan sepenuh tenaga dan daya mereka untuk mengangkat kembali masyarakat umat. Bahkan seperti mana yang kita duk nampak, setiap hari demi hari adalah kehancuran dan juga kerakusan yang akhirnya memamah setiap daripada hubungan kita. Dan kita masih lagi bergaduh berkeli pada bab-bab perkara yang remeh-temeh. Sedangkan orang kafir sudah memikirkan bilakah waktunya untuk mereka masuk menggeledah di tanah Gaza, dibinakan dan didirikan rumah-rumah mereka. Orang kafir sudah bermula duk fikir cari jalan macam mana nak pergi duduk di bulan. Kita masih lagi duk berkeli pada setiap bulan. Mai masuk bulan Rejab, berkeli pasal doa Rejab. Masuk bulan Syakban, berkeli pasal nisfu Syakban. Dan akhirnya, kerosakan bukan pada kita, anak-anak. Sampailah kepada ke depan. Dan sebab itu, berhentilah untuk kita jadi orang yang menerakakan orang, membid'ah sesatkan orang, kembali kepada orang yang boleh meletakkan jati diri iman sebagai imam dalam kehidupan bermasyarakat, dengan syarat kita meletakkan iman sebagai kemuncak perjalanan kebaikan kehidupan kita, insya-Allah. Jadi takat dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa terkiri bicara terlajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak pada hujung rambut sampai hujung nyawa. Terima kasih atas jemputan daripada pihak Masjid Al-Marbawi Membawa Kudung Sungai Dua dalam pada malam ini untuk menyampaikan Isra' Mi'raj kepada tuan pengurusi barisan pimpinan utama AJK dan juga sidang hadirin yang turut hadir pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala kunjungkan keberkatan dalam pertemuan kita dan Allah Ta'ala limpahkan kerahmatan dalam perpisahan kita. Dan dia kuliah dia kena berhenti pasal hak ni selalu saya sebut kan. Kalau kita tengok orang, hak dia main dengar tu dia tengok 3 muka kena berhenti. Yang main dengar kuliah tu dia mula tengok 3 muka mau berhenti. Nombor 1 dia tengok muka jam. Dia tengok orang ceramah, lepas tu dia tengok jam. Dia tengok orang ceramah, dia tengok jam. Yang tu mau berhenti bang. Kan? Kalau boleh mau terjun buang. Yang kedua punya signal, dia mula tengok muka pintu. Dia tengok orang ceramah, lepas tu dia tengok pintu. Saat-saat dia tengok. Nak genci ni dah lama aku dah lah. Lepas tu majlis ilmu. Jalasa ni duduk lama. Kan? Kemudian yang ketiga, yang ni paling rare. Susah nak jumpa. Pasal tu saya buka spek supaya tak nampak tu. Bila kita, tengok ada orang, dia mula tengok muka kawan dah. Dia tengok muka ceramah, tu dia tengok member dah. Lepas tu dia buat kening.
Member dia tahu nasi goreng kampung. Dia pun balas pula, member dia pun balas balik. Dia pun tahu, TOA limau. Limau ikat tepi. Kan? Jadi kalau kata dah cukup dah punya syarat tu, okeylah. Yang mana malam ni ada apa nama yang hadir, alhamdulillah, tekatlah. Yang saya tengok tak ada lah yang tidur. Cuma kalau ada yang lena tu, saya nak kongsikan satu ayat untuk bagi orang tak lena. Kalau tuan-tuan duk bercakap depan orang lena, tuan-tuan baca ayat ni, orang tu akan jaga. Ayat dia adalah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Hak mana duk lena nanti jaga. Aku rasa macam bau ustaz ni ceramah. Habis dah. Habis pun hang lah lena. Ustaz tu nampak lena, dia baca wabillah tu. Lepas tu hang pun bangkit, wabillah habis dah. Tak habis lagi. Pasal tengok lena tu yang aku baca wabillah. Jadi kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata patah sedap makan ni kunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Jika buat kerabu perut, jangan diperah 5 perut. Kalau baik tolong diikut, kalau buruk jangan diturut. Terang malam bulan purnama, puteri raja baca hikayat. Walau tak lama masa bersama, moga dikenal sepanjang hayat. Redup bukan sembarang redup, redup tanda hari nak hujan. Hidup bukan sembarang hidup, jadikan Nabi sebagai panduan. Limau manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu, pantun dah habis, masa dah sampai, saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan, pasti ada isinya, sebesar-besar ikan, pasti ada tulangnya. Aku lihat qauli hadza, wastaghfirullahaladzim walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wallahu ta'ala a'lam.